Tapi tak tahu di mana yang datang. Jika nak buat orang nak bagi derma yang macam itu, dia buat suatu cek. Cek itu yang dibuat daripada papan lapis sebesar pintu. Upah orang lukis cek itu pula macam cek sungguh-sungguh. Dengan logo rimau tengah pun ada, semua ada tulis. Nama tulis ada, harga tulis pun ada, 10,000, 20,000. Bawa cek dalam majlis, penyerahan cek, panggil wartawan, panggil TV3, TV2, TV1, serah cek. Cek besar pintu. Orang duduk di ujung sana tak pakai teropong pun nampak 10,000 dia bagi. Cek punya besar. So khabar keluar. Orang pegang cek, bagi cek, bagi. Saya minta maaf jika kena buat demikian. Saya nak tegur. Agama itu dia tegur menegur. Bagilah cek itu. Dan orang yang terima cek itu, buka pintu. Kalau dia usung cek itu pergi ke bank tu, pergi hempas cek depan dengan manager tu, saya nak duit ni 10,000 ni cek ni. Manager bagi duit tak 10,000? Setahu saya, kalau bawa cek itu pergi ke bank, cek tu cek tak laku. Cek tipu. Cek pok. Cek spring. Cek getah dia panggil. Arti cek itu cek yang tak laku. Kenapa beri yang tak laku? Mengapa tak beri yang laku? Dia kata ada yang laku dalam envelope kecil. Sebab kalau bagi yang kecil orang tak nampak. Ini masalah. So kita beri itu untuk manusia nampakkah atau untuk Allah nampak? Kalau untuk Allah nampak, cek kecil lagi pun Allah nampak. Cek kecil sebesar kuku pun, kalau nilai dia ada, malaikat tahu, Allah nampak, ditulis. Tapi kenapa datang budaya yang buat cek besar pintu? Jawab sendiri. Rugi. Rugi. Itu yang Allah katakan, alladzina hum yura'una. Mereka buat itu bukan kerana aku, Allah kata. Mereka buat nak bagi orang nampak saja. Kalau budaya ini masuk kepada kita, masuk sampai ke kampung, masuk, akhirnya orang buat semua sekali kerja-kerja, nak semayang pun bagi orang nampak, zakat bagi orang nampak, haji pun bagi orang nampak, kesemua bagi orang nampak. Hilanglah makna ibadah yang disebutkan khudu'un li awamirillahi musyarrabun bi'ub. Ibadat itu kamu tunduk kepada Allah. Kamu benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas kepadanya sahaja. Dan dia orang tak tahu kalau boleh. Semakin kita khusyuk, semakin tunduk, semakin kita ikhlas kepada Allah dalam semua amal kita, dalam semua kebajikan kita, buat apa pun. Itulah dia nilai sebenarnya, kualiti sebenarnya daripada penghidupan kita pada hari ini. Umat ini akan menjadi umat yang baik kalau kita buat semuanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hilang, yang banyak hilang daripada kita pada hari ini. Saya mengajak diri saya yang belum ikhlas, cuba kita pertingkatkan. Dan salah satu daripada training dipanggil, salah satu daripada latihan yang Allah buat kepada kita, nak latih bagi ikhlas itu macam mana, yang amali, yang praktikal, ialah kita biasakan diri kita melakukan kerja yang waktu kerja orang tak nampak, makhluk lain tak nampak. Bila yang kerja buat orang lain tak nampak, makhluk tak nampak? Bila kamu seorang diri. Tapi kalau boleh seorang diri, yang seorang diri itu dibuat ibadat lebih baik daripada buat waktu depan-depan orang. Maknanya kalau semayang depan orang, jadi imam, maka jadi makmum depan orang, buat elok. Kalau buat seorang diri, buat yang lebih baik daripada itu. Dan jangan sebaliknya. Sebaliknya, kalau depan orang punya baik, punya bagus buat kerja lah, ke belakang orang
Baca Quran depan orang dengar, punya melagu elok lah. Seorang tak baca pun. Kalau baca pun cincai. Buat seorang diri lebih baik daripada buat depan orang. Yang keduanya, biasakan dengan bangun sembahyang malam. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Rahsia Allah beritahu dalam surah Al-Muzammil. Dalam ayat ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila akan berjumpa dengan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya kata Allah, orang yang nasyi'atal lail, bangun sembahyang malam. Sembahyang malam, sembahyang tahajud. Hiya asyaddu wat'an. Dialah yang akan menusuk masuk dalam hati kamu. Jalankan. Datang kemanisan ibadah. Datang rasa kekedilan manusia di hadapan kebesaran Allah pada ketika itu. Datang rasa perhambaan sebenar kepada Allah. Kerana aku bangun ini bukan untuk orang, untuk Allah sahaja 12 rakaat. Wa aqwamu qila, wa aqwamu qila. Kalau hati sudah dimasuki oleh ibadat kepada Allah, hati boleh merasakan kemanisan ibadat kepada Allah, hati yang tertetapkan ibadat kepada Allah karenanya sahaja. Wa aqwamu qila, kata-katanya dalam kehidupannya, kesemuanya itu akan lurus. Dia tak tahu nak bohong dengan orang. Kelentong dia tak tahu. Dia bercakap lurus. Dan cakap orang yang aqwamu qila ini, dia mudah masuk dalam telinga orang, mudah masuk dalam hati orang. Orang suka nak dengar cakap dia. Dalam mesyuarat-mesyuarat apa semua, kalau dia tak bercakap, orang tak berhati. Kata sepatah, boleh tak boleh? Tak dengar dia juga. Kenapa dia wa aqwamu qila? Dia cakap betul. Lidahnya betul. Allah bantu dia. Mulutnya masih orang kata. Dia sebut jadi. Rahsia ini di mana dapat? Dapat dalam inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itulah maka sebabnya menjadi nabi-nabi ke semua para nabi, tahu sayanya memang mereka itu macam diwajibkan ke atas mereka mesti sembahyang tahajud. Nabi wajib. Sahabat-sahabat juga mewajibkan mereka sunat, tapi memestikan mereka bangun sembahyang tahajud. Maka dengan sendiri anda lihat akan bahawa kesemua sahabat Nabi dia kata ashabi udul. Sahabat-sahabatku semua mereka udul. Udul maknanya mereka orang yang boleh diambil saksi mereka. Mereka tak pernah bohong. Hadis juga sahabat, orang terima. Hadis tabi'in, Ubaidillah bin Ubaidillah, orang tolak. Kelentong. Kenapa? Sahabat-sahabat itu orang semua terima hadis mereka. Umar orang terima, Ali orang terima, Hasan orang semua terima. Kenapa? Aqwamu qila. Dia kata bohong. Bercakap betul. Lurus. Benar. Kenapa kita banyak orang yang bercakap tak betul, berjanji tak betul, semua gambar tak betul? Jawapannya kerana jarang sangat orang yang dapat lekat dalam hidupnya sembahyang malam. Termasuk Harundin. Ajak diri saya. Betul balik. Kalau kita dapat itu, dapat asyaddu wata'an, baru tahu berkatakan Allahu Akbar dengan malam Allah. Perasaan itu perasaan keta'abudan kepada Allah itu wujud. Ini yang hilang. Hilang daripada kita. Keseronokan dalam ibadah itu kita hilang. Keseronokan dalam mengadu kepada Allah dengan air mata malam hari kita hilang. Orang boleh menangis kerana merdunya orang itu menyanyi lagu. Orang boleh menangis kerana dia menang malam merak kayangan, menangis teresak-esak. Orang boleh menangis kerana menang pilihan raya. Penyokong boleh menangis seronok kerana menang pilihan raya. Kerana saham naik, orang boleh menangis seronok terlampau. Di depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang menangis. Ini kita hilang. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Kamu ketawalah sedikit-sedikit dan kamu menangis sebanyak-banyak, kata Allah. Menginsafkan manusia. Bila saya tegur baru ni, akhbar 3 hari sudah menyiarkan teguran saya dalam ceramah saya, Ibn Abu Bangi mengatakan bahawasanya TV Malaysia telah menyiarkan acara sambutan Hari Raya lebih daripada patut. Bergembira daripada Hari Raya pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Tak ada kerja lain. Menyanyi, kelawak ketawa, menyanyi, gelak ketawa. Mana ada makanan rohaninya di mana? Dah melampau dah. Salam-salam dia dah biasa dalam TV tu. Buka program artis dengan artis ini, salam berpeluk semua. Kita nak jadi apa ni? Kita nak akan masyarakat muda-mudi kita, orang yang sekarang ada 8 million itu. Orang tengok TV itu 8 million itu. Walaupun yang melihat ahwal Islam macam-macam 4 million. 4 million orang dengar. Okey. Nak jadi apa ni kalau main ketawa, semua sekali main jenaka, lagu menari. Ada menyanyi, ada belakang penari. Menyanyi, menari. Pakai tak senonoh. Nak jadi apa ni? Besok khabar keluar, ada orang marah dekat saya dan sebagainya. Saya tegur, saya kata yang sepatut. Dan saya tegur hari kedua pula, kemarin pula, saya takut terbang semalam, ada kawan tu yang kata, saya tahu khabar ni. Kita belum? Saya dari Sarawak ni, nak pergi ke Kedah. Kita Ustaz, tahu khabar siar tentang komen Ustaz tentang masalah lagu-lagu. Ya, saya memang saya ada komen. Saya nak mengatakan bahawasanya lagu-lagu yang dihidang orang ramai, orang semua dengar setiap hari pagi, petang, siang, malam, hari raya sebagainya, semua lagu cinta. Lagu mudah-mudah lagu cinta. Sampai kau dengar, saya katakan, kalau Alice Cat menyanyi tu, saya jangan dengar tu. Dia dahlah kafir menyanyi bahasa Melayu untuk orang dendangkan kita. Dia kata apa? Seandainya aku pergi terlebih dahulu, aku mampu dulu, akan aku tunggumu di pintu syurga. La haula wa la quwwata illa billah. Penyanyi hidup begitu dan sebagainya. Orang muda ambil nyanyi kebalik. Andainya aku pergi lebih dulu, akan ku tunggumu kekasihku di pintu syurga. Bandingkan dengan seorang sufi bercakap, lastu lil firdausi ahla wala aqwa alal jahimi fahabli min ladunka taubatan innaka ghafirul dzanbil azim. Masya Allah, jauh. Seorang sufi yang hidupnya ingat Allah sentiasa, beribadat sentiasa, bertaubat sentiasa, khusyuk Allah sentiasa. Dia kata apa? Lastu lil firdausi ahlan. Saya ya Allah bukanlah orang yang layak untuk masuk surgamu ya Allah. Disebut daripada hatinya, lastu lil firdausi ahlan. Saya bukan ahlinya, bukan orangnya yang boleh masuk dalam surgamu ya Allah. Aku tak layak ya Allah. Tapi wala aqwa 'alal jahim, tapi ya Allah saya tak mampu. Saya tak boleh, tak kuat, badan saya tak tahan nak masuk neraka ya Allah. Neraka tak tahan ya Allah. Surgamu saya tak layak ya Allah. Fahabli min ladunka taubah. Berilah kesempatan kepadaku ya Allah untuk bertaubat kepadamu. Bertaubat sungguh-sungguh kepadamu. Innaka ghafiruz dzanbil azimi. Kamulah ya Allah Tuhan yang boleh mengampunkan dosa, yang menerima taubatku. Itu orang yang telah layak masuk surga mengatakan lastu lil firdausi ahlan. Jadi kita benarkan sendiri kata lorek lagu tu, kan ku tunggumu di pintu surga. Prihatinlah kepada hal-hal yang macam ini. Berkata lagi M. Zubir, tidak orang sebut bostan, boleh tulis lagu tu, oh Tuhan,
pintumu aku ketuk. Bukalah. La haula wala. Sampai begitu. Semudah itu nak ketuk pintu Allah. Perintah Allah, bukalah pintu. Saya menegur. Orang hidup zaman menegur, mengajak. Mari kita insafi balik. Jangan langgar ini. Sopan kehidupan kita dengan Allah. Ada budi kita, ada bahasa kita. Jangan main tentang surga Allah ini. Jangan main tentang pintu Allah ni. Dulu kita tegur dah kata. Kalau Firamli pernah sebut dulu, dia kata, oh Tuhan, kau cabutlah nyawaku. Kita tegur. Tidak. Orang Islam ini dia susah macam mana pun, dia sakit macam mana pun, paling teruk yang dia boleh berdoa, ya Allah, kalaulah hidup ini lebih baik kepada aku, tolonglah hidupkan terus aku. Tapi kalaulah mati lebih baik kepada aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu yang benar. Sakit sangat, tak ada harapan sembuh dan sebagainya, nak mengadu ya Allah. Kalau masih kamu rasakan hidup ini berguna kepada aku ya Allah, teruskanlah aku. Tak apalah aku tanggung ini. Teruskan. Tapi kalau mati itu lebih baik kepada aku ya Allah, aku serahkan kepadamu. Ini bantai, oh Tuhan cabutlah nyawa aku. Hebat. Sekarang orang menyanyi. Saya nak mengajak balik, nak betul balik ini yang kecil-kecil begini. Nak hari raya, sambut raya ada sempadan dia. Budaya Melayu kena jaga. Anak dara kita pergi rumah kawan dia tak bersalam dengan teman laki-laki dia. Itu budaya Melayu dan hukum Islam. Tidak ada sempadan. Pergi duduk sebelah. Jangan duduk sebelah pegang dia semua. Dia sekali itu bukan mahram dia, orang tahu. Adakah itu nak kita jadikan masyarakat Malaysia ini? Hari ini begitu. Bila sudah tangan bersentuhan, mata berpandangan, hati berdetupan, janji dimeterikan, perjumpaan diadakan, akhir berlakulah yang dipanggil bukti. Ini saya tak mau keburukan ini berlaku dalam masyarakat kita, maka kita tegurkan. Kalau orang yang macam saya pun tak boleh tegur juga. Mungkin orang lain tak boleh tegur, tak mau saya tak apa. Saya pun tahu bahawa saya sudah berakhir. Program TV saya dah habis. Dah tak dibenarkan keluar lagi dah. Kalau dia too much, dah tak bagus dah. Dengan bahasa kata kena gang. Kita tengok malam minggu sini, mungkin minggu depan, akhir. Semua akan pengusi baru, orang baru ke semua sekali. Kalau dia tak boleh. Yang tak boleh di mana? Tak boleh. Bukanlah kita. Saya nak mengajak lagi mengatakan dia, saya juga sanggup menerima teguran orang. Tuan-tuan sanggup menerima teguran saya dan teguran imam khutbah tegur kita untuk perbaiki di kerajaan, sanggup menerima teguran. Buka. Itu semua. Kalau tegur tak betul, panggil. Anta dah buat fitnah. Anta tegur yang tak betul. Tak apa. Kita minta maaf kepada orang ramai. Dari manakah yang saya tegur selama ini yang tak betul tegur saya? Begitu tak? Tegur. Kerana agama Islam ini dia lahir dan suburnya atas tegur menegur. Ad-dinan nasihah. Agama Islam nasihat menasihati. Kita nasihatkan. Dan tegur saya dapat surat selalu orang mengatakan begini. Tadi bisa dengar tu. Seorang daripada orang Langkawi jumpa dengan saya atas. Jadi saya tunggu malam tadi. Saya balik daripada Sarawak. Tinggal di Kuala Lumpur. Ambil ke Mamayu sini. Saya ada tahun malam di orang Langkawi. Ustaz, datang mana ada saya datang di Sarawak? Ada rakaman. Kita tak, saya ada ceramah, kita rakaman. Ustaz orang Langkawi tu cakap pada Ustaz ni. Dia kata, bagus. Dia kata, Ustaz Harun ni macam dinggak kita ni, orang minum arak ke semua kan? Pasal yang tadi, pasal dulu ni, Masudi yang sumpah. Masudi sumpahnya, dia kata,
Lepas kematian aku dan kau akan jadi padang jarak pandang 7 keturunan. Dah habis dia keturunan, nak baik dah. Harun dia sumpah pula. Dan kau jadi padang arak dan padang rokok. Saya kata ke dia, betul yang saya kata ni betul kata tidak? Ada tak Langkawi itu padang penuh dengan tin arak? Dia ketawa. Dia ketawa kenapa? Dia kata memang ada. Betulkah rokok ini murah sangat Langkawi sampai anak kecil isap rokok, mata padang ada rokok? Betul. Kalau betul dengan seluruh agama, tak, saya suka, dia kata, tapi orang ramai tu. Dia tak apa. Saya tegur. Saya nak mengajak supaya jangan jadikan Langkawi itu padang arak dan padang kukur. Caranya mudah. Caranya mudah. Jangan jual arak di Langkawi. Sudah. Kalau kita boleh kempen merokok berbahaya, tak boleh hisap rokok dalam tempat ramai, tak hisap rokok, hospital tak boleh, ini tak boleh, bas tak boleh, semua tak boleh, saya kata mudah je. Tapi orang tak boleh, jangan jual rokok. Rokok kan? Sudah. Jadi kalau rokok masih jual murah, arak itu lebih murah daripada Coca-Cola. Arak itu lebih murah daripada mineral water. Habis. Punya pelek cakap pun tahu tu. Kalah orang putih. Mineral water itu satu botol. Jadi RM2.5 kita beli hari ni. Tapi arak sebotol. Itu RM1.5 ya. Bila bagi murah dengan sendirinya, duit mudah pula. Orang nak cuba, bila cuba lekat. Rosak masyarakat. Kita tahu dia rosak. Kejap tahu kata dia rosak. Yang rosak tu buat apa? Baik kita betul balik. Betul kan? Orang Malaysia tak mati dengan tak minum rokok, tak minum arak. Sebab kita bukan lagi sejuk. Lagi panas. Minum lagi panas. Sejukkan balik. Okey. Kita nak mengajak masyarakat kepada yang baik. Yang baik sekali ialah ajak mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Rasul. Hayati ajaran Islam. Sedikit demi sedikit. Kita perbetulkan apa tak betul. Kita beri peluang orang tegur kita. Kalau kita tahu kita buat apa kita kata betul. Tapi kalau orang tegur, oh saya silap. Saya boleh ubah. Kerajaan sanggup menerima teguran ulama yang betul. Okey, terima. Orang ramai sanggup menerima teguran ulama misalnya untuk yang kebaikan. Kita betulkan. Karena akhirnya tidak ada siapa pun yang akan terus kekal dalam alam dunia ini. Akhirnya Allah kata apa? Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّتِي زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ. Allah kata, wahai insan, akhirnya kamu akan kembali kepadaku, ya Allah. Allah kata, wahai manusia, kamu akan kembali kepada aku purada, seorang diri, sebatang kara. Kita akan balik kepada Allah sebatang kara, seorang diri. Kama khalaqnakum awwala marrah, macam yang aku buat kamu dahulu, kata Allah. Aku buat kamu seorang diri dalam perut ibu kamu. Kamu lahir pun seorang diri juga. Apa pun tak ada, pakai apa pun tak ada, kamu akan balik kepada Allah macam itu juga. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Apa yang kami berikan kepada kamu sekejap dalam dunia, kamu tinggal ke semua. Yang tak pernah tinggal dalam hidup kita baju ini, kemereh pun ada seluar. Kemereh pun tak pernah lupa lah ada kain basah dalam bilik mandi, ada. Tak pernah tinggal. Sebab ada masa kita tinggal ke semua sekali. Anak tak pernah berenggang. Isteri tak pernah berenggang. Ke semua kita tinggal ke semua sekali. Ma khawwalnakum, kereta kamu, rumah kamu, pangkat kamu, bintang kamu, ke semua kamu tinggal dah.
Wa ma nara ma'akum syufa'akum. Allah kata, aku tak nampak pun selama ini kamu bergantung dengan manusia, bergantung dengan pemimpin kamu. Mana sekarang pemimpin kamu? Yang kamu letakkan taat setia kamu kepada pemimpin kamu tu, saya bersumpah taat yang tidak berbelah bagi kepada Tuhan. Mana tuan-tuan kamu sekalanya? Kawan-kawan kamu yang sama tolong kamu, bantu kamu, puji kamu, jek kamu, mana sekarang? Wa ma nara ma'akum syufa'akum. Orang yang sama membantu kamu sama ini, mana dia? Isteri bantu, mana isteri? Anak mana anak? Kawan mana kawan? Semua dah tinggal. Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan berjumpa satu hari yang Allah kata la yanfa'u mal. Harta yang kita miliki, yang kita ada sebanyak mana pun, la yanfa'. Rupanya tak bagi guna. Yang kita kumpul sama ini banyak-banyak itu. Dalam bank ada, dalam bantai ada, dalam tilam ada, rupa ada masanya. La yanfa'. Tak bagi guna kepada kita. Wala banun. Anak, pinak, kawan, rakan, kesemua tak bagi guna kepada kita. Kesemua dah tak guna dah. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna kepada kita pada ketika itu, orang yang datang menemui Allah, dia bawa qalb, dia bawa hati yang salim, hati yang tidak ada pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang penuh dengan ibadah kepada Allah, hati yang penuh ikhlas kepada Allah, ibadat kepada Allah. Itu yang berguna, kata Allah. Tapi yang berguna ini orang tidak gemar. Akhirnya yang tidak berguna, yang nak tinggal orang gemar. Kita sibuk dalam alam dunia ini, dalam mengejar kemajuan, mengejar 20-20, semua orang itu bekerja siang malam. Kerja apa? Nak mengejar, nak mengumpul, menyimpan sesuatu yang nak ditinggal. Tapi yang nak dibawa bersama dengan dia tak kisah. Orang boleh sibuk berniaga sampai nak semayang tak ada masa. Orang boleh sibuk politik sampai kepada nak semayang pun tak ada masa. Orang sibuk buat pertukang, buat usaha dan sebagainya sampai nak pergi Mekah tak ada masa. Yang dibuat semua itu bagus, tapi untuk ditinggal. Untuk tinggal. Yang nak bawa apa dia? Semayangnya, zakatnya, puasanya, hajinya, amar ma'ruf nahi munkar, nasihatnya yang baik. Itu nak bawa. Yang bawa tak kisah. Kalau kisah pun, yalah semayang sehari semalam berapa minit. Sangat kira semayang. Itu yang Nabi kata, Nabi sebut tu hadis. Pengajar dia kata, Faya ajaban lil musaddiqi bidaril fana'i wa huwa yas'a lidaril. La ya'ajaban lil musaddiqi lidaril baqa'i wa huwa yas'a lidaril fana'. Nabi kata, aku heran juga kepada manusia-manusia yang percaya mengatakan adanya hari baqa', hari kekal. Dia tak kisah hari kekal, dia tak kisah pada hari yang fana' ini. Hari binasa. Orang sibuk tentang hari tua ataupun hari kita pensiun. Hari orang kesemua akan berjumpa. Kalau orang bekerja kerjaan ada simpanan EPS, dia panggil simpanan hari tua. Orang semua simpan hari tua. Ada wang simpan hari tua. Sampai tak pi haji pun tak apa, takkan duit hari tua ada. Tak bagi anak mengaji pun tak apa, takkan beli tanah banyak-banyak simpan. Tapi satu yang orang tak pernah tanya, mestikah ada hari tua? Mestikah ada hari pension? Yang mengajar saya, ada seorang sahabat saya baru ni yang umur sama dengan saya. Sama-sama lahir bulan Ogos tahun 1940. Saya 18 Ogos. Pensiun lagi di 3 bulan. Kawan saya umur sama dengan saya. Tapi kawan saya ini lebih kaya daripada saya. Lebih kaya. Terutama dia kaya, dia menang dengan saya isteri seorang, dia isteri 3. Dengan 3 isteri, dengan isteri kereta 3. 4 dengan dia.
4 buah kereta. Rumah dia pun ada 4 buah. Sama saya, berjaya hidup dia. Simpan banyak. Baru ini pukul 4 suku pagi. Segi pertama dia telefon kat saya. Di rumah. Dia dengar suara, dengar bagi salam, dengar bertemu, terus menangis, saya tahu dah. Saya terasa, saya kata sabar. Sampai saya datang. Itu Ustaz tahu dah kan? Saya tahu. Sabar betul Ustaz? Tak apalah, saya datang. Ustaz tahu semua ni? Tak apalah, saya datang. Tak kata pergi rumah. Di dalam hati kata, dia pernah sebut tak sakit jantung. Saya kata, saya sakit jantung juga. Saya pernah buat pembedahan. Dia buat pembedahan juga. Saya sangka dia diserang jantung saja. Pergi rumah. Rumah jauh pula. Sampai ke rumah dia, dengar anak-anak menangis. Berkabur sampai. Naik tengok. Sekujur badan yang telah ditutup dengan kain putih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal. Umur sama saya. Sama bulan. Harta banyak. Simpan untuk hari tua, hari pencen. Rupanya Allah ambil kita belum sampai umur pencen. Artinya hari pencen tidak ada. Tuan-tuan yang tunggu hari tua, belum tahu ada hari tua. Mungkin malam ini meninggal, besok meninggal. Siapa yang boleh katakan saya tak akan mati malam ini? Dia kufur itu. Maknanya hari yang tak mesti ada, hari tua, hari pencen, tak mesti ada. Mungkin mati awal. Tapi hari yang mesti ada, hari mati. Mesti ada. Cepat atau lambat. Antara 2 hari ni, hari tua kita, hari pencen kita, hari-hari kita, hari tua kita, dengan hari mati itu, manakah orang yang lebih takut? Orang ramai lebih takut dengan hari tua. Hari pencen. Simpan wang banyak-banyak. Kerja kuat. Jaga dengan hari tua, jangan kemerek hari tua. Hari mati tak kisah. Maka akhirnya kita hari mati lebih awal berlaku. Atas itulah saya mengajak diri saya, tuan-tuan, pada malam ini, ambillah yang berguna daripada perjumpaan kita pada malam ini dan tinggalkan yang tidak berguna. Demikianlah. Salah silap saya minta maaf.